yakni orang yang diikuti. Situasi ini inilah yang melahirkan fenomena taklid. Okey, terima kasih Muhammad Fikri Azlin. Okey, Muhammad Fikri Syamsuddin ni selalu bila saya panggil nama dia tak ada lah Azim. Saya dah banyak tanda X kat dia ni. Ha? Tahu Ustaz. Azim perasan tak ni Muhammad Fikri Syamsuddin ni? Okey, banyak saya tanda X. Nanti saya gagalkan dia, masalah pula. Kalau siapa boleh kontak dia, tolong kontak dia. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tadi Fikri Azlin dah membacakan kepada kita pengenalan kepada tajuk ke-9 kita, iaitu taklid dan talfiq. Apa yang kita dapat fahami daripada pengenalan itu ialah fenomena taklid ini lahir kerana menyedari bahawa manusia ini dijadikan dalam pelbagai tingkat kefahaman dan penguasaan ilmu. Maka dengan sebab itu dalam konteks ini ada manusia yang memang mempunyai tingkat kefahaman yang tinggi untuk mencapai kefahaman terhadap sesuatu ilmu, dan ada mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dielakkan, manusia ini juga lahir dalam keadaan mereka tidak mempunyai kefahaman dan tingkat pengetahuan ataupun minda yang cukup untuk menjadi pemimpin. Maka dengan sebab itu dalam keadaan ini timbullah dalam perbahasan ilmu usul fiqh apa yang dikatakan taklid, iaitu ikutan. Artinya di sini ada pengikut dan ada pemimpin. Okey, ada pengikut dan ada pemimpin. Maka disebabkan ada pengikut dan pemimpin inilah akhirnya dalam kitab-kitab usul fiqh ada dibicarakan mengenai taklid ini. Okey, saya harap semuanya faham. Taklid ini lahir, kesimpulannya taklid ini lahir kerana berbezanya tahap pemikiran dan kefahaman setiap manusia. Ada yang sampai ke peringkat yang mereka ini dikategorikan sebagai mujtahid, ada mereka ini yang tergolong dalam kumpulan muqallid. Okey, untuk memahami dengan lebih lanjut apa maksud taklid ini, kita masuk pula kepada 9.1 iaitu pengertian taklid. Okey, minta Hanis Husna bacakan pengertian taklid. Okay, pengertian taklid dari segi bahasa iaitu perkataan berasal daripada perkataan farada yang bermaksud membelenggukan sesuatu di leher. Dari segi istilah itu mengikut dan beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui sesuatu hujah dan juga dalilnya. Okey, terima kasih Anis Husna. Saya harap semuanya dapat rujuk nota ringkas kita tu. Artinya perkataan taklid ini berasal daripada bahasa Arab, iaitu qallada, qaf lam dal, qallada, yang mana kalau diartikan dalam bahasa Melayu, dihuraikan dalam bahasa Melayu, qallada ini membawa maksud membelenggukan sesuatu di leher. Okey, iaitu membelenggukan sesuatu di leher. Artinya kalau leher kita diikat, maka ikatan itu dikatakan sebagai suatu belenggu yang mengikat leher kita. Manakala dari sudut istilahnya taklid ini ialah mengikut dan beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Ini yang dimaksudkan dengan taklid dalam setengah rujukan. Namun begitu, walaupun taklid ini dalam perbahasan usul fiqh ini mengaitkan bahawa ianya membawa maksud beramal ataupun mengikut pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalil, ianya tidaklah mengikat kita untuk menyatakan bahawa taklid ini juga dari sudut istilahnya ialah
seseorang yang mengikut dan beramal dengan pendapat orang lain sama ada ianya mempunyai hujah dan dalil ataupun ikutan tadi tanpa mempunyai hujah dan dalil. Okey, jadi maksudnya saya nak nyatakan di sini taklid ini ada dua pengertian yang boleh kita faham. Iaitulah satunya seseorang itu mengikut seseorang yang lain tanpa hujah dan dalil, dan dalam keadaan yang kedua taklid ini juga bererti ikut ataupun beramal dengan menurut kepada orang lain. Mungkin ikutan itu walaupun tidak sepenuhnya berasaskan hujah dan dalil, tetapi ia juga mempunyai alasan-alasan yang tertentu. Okey, itu yang dimaksudkan dengan taklid. Okey, ada persoalan setakat ini untuk huraian takrif dari sudut bahasa dan istilah? Ada tak apa-apa ulas soalan? Khairiyah ada soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, baik. Jadi saya harap saya boleh faham bila kita lihat kepada definisi dari sudut bahasa dan istilah itu, maka kita dapati bahawa takrifan dari sudut bahasa dan istilahnya ada kaitannya, iaitu dia nak menggambarkan apabila seseorang itu dibelenggukan lehernya dengan suatu ikatan, maka ia membawa maksud bahawa seseorang itu tidak dapat ataupun tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan arah yang ingin dia tuju. Maka dengan sebab itu dikaitkan bahawa taklid ini ialah ikutan tanpa ada hujah dan dalil. Tetapi ia tidak membawa maksud bahawa inilah semata-mata takrifan untuk taklid, kerana dalam keadaan biasa ada juga orang yang mengikut seseorang itu dan ikutan ini sebenarnya mempunyai hujah dan dalil. Contohnya yang saya nak sebutkan di sini ialah kita semua adalah pengikut kepada Imam Asy-Syafi'i. Betul kan? Betul tak? Betul. Ikutan kita kepada imam, kepada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i ini sebenarnya bukanlah semata-mata ikutan tanpa hujah dan dalil, kerana kita juga dalam keadaan-keadaan yang tertentu mengetahui bahawa ikutan kita ini kepada pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam hal-hal yang tertentu itu sebenarnya juga mempunyai alasan dan hujah-hujah yang tertentu. Sebab tu saya nak kaitkan di sini bahawa taklid ini bukan semata-mata ikutan tanpa dalil, tapi dalam keadaan yang tertentu taklid juga boleh diertikan dengan ikutan bersama-sama dengan hujah dan dalil, seperti mana kita pada hari ini dikenali sebagai muqallid, iaitu orang yang mengikut kepada aliran mazhab Asy-Syafi'i. Okey, baik. Sekarang kita pindah kepada 9.2, hukum bertaklid. Minta Nur Ain Khalilah bacakan. Okay, so hukum bertaklid ada dua pandangan. Pandangan pertama adalah pendapat harus bertaklid. Mereka berhujah dengan alasan dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 43. Kena baca ke Ustaz? Boleh baca kalau Nur Ain ada. Okey, sekejap. Nur Ain? Sekejap Ustaz, tengah syarah. Okey.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maksudnya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan lelaki yang engkau kami sampaikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Okey. Itu dalil yang pertama untuk menyatakan harus bertaklid. Yang kedua, Yang kedua adalah ijma'. Fenomena biasa orang awam meminta pandangan sahabat dan para mujtahid serta para ulama dalam menghadapi permasalahan kehidupan. okey, terima kasih Nur Ain. So ini pandangan yang pertama yang menyatakan harus untuk bertaklid, iaitu ulama mengharuskan bertaklid dengan bawa hujah misalnya ayat Quran seperti yang telah dibacakan oleh Nur Ain tadi, iaitu syahidnya adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang bermaksud bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. An-Nahli ayat 43. Jadi berasaskan kepada ayat Al-Quran ini, para mujtahid menyatakan bahawa harus kita untuk bertaklid dalam keadaan kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan dalam sesuatu permasalahan. Kemudian begitu juga hujah yang dikemukakan bahawa berasaskan kepada ijma' bahawa dalam realiti semasa sebenarnya pada hari ini pun kita seperti mana yang saya katakan tadi, kita di Malaysia ini umumnya adalah berpegang kepada ataupun bertaklid kepada aliran mazhab Asy-Syafi'i kerana dalam keadaan-keadaan yang tertentu tahap pemikiran kita ataupun penguasaan ilmu kita tidak mencapai ke satu tahap yang melayakkan untuk kita tergolong dalam golongan mujtahid seperti mana Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan lain-lain lagi ulama-ulama yang besar. Maka dengan sebab itu menyedari bahawa ini merupakan satu fenomena ataupun keadaan yang tidak dapat dinafikan, maka wujud pandangan di sebilangan besar daripada para imam yang menyatakan bahawa harus bagi seseorang itu untuk bertaklid. Okey, itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, minta teruskan baca Muhammad Omar. Pendapat tidak harus bertaklid. Dapat tidak harus bertaklid. Syariat mencela dan tidak menyukai orang yang bertaklid kerana pertama Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 104. Okey. Yang bunyi wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Okey, itu yang pertama Al-Ma'idah 104. Yang kedua, perintah untuk manusia supaya sentiasa belajar dan berfikir. Yang ketiga, tidak ada tegahan untuk orang awam berfikir dalam memutuskan sesuatu perkara. Okey, terima kasih Muhammad Umar. Okey, saya harap semua pelajar dapat faham alasan yang digunakan oleh golongan yang kedua, iaitu pandangan ulama dalam golongan yang kedua untuk menyatakan bahawa tidak harus bertaklid, iaitu mereka juga menggunakan ayat suci Al-Quran, contohnya ayat Al-Ma'idah 104 yang berbunyi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Syahid di sini ialah ayat awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, iaitu ayat ini
bererti dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau ila ma anzalallah, marilah menurut kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yang ini di dalam Al-Quran dan kepada Rasulnya, mereka menjawab, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka akan menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada datuk nenek kami dalam urusan tersebut. Adakah mereka akan menurut juga sekalipun datuk nenek mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat hidayah. Okey, iaitu dalam ayat awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun tadi. Dalam ayat Al-Maidah 104 ini. Jadi seolah-olah ayat ini merupakan satu ayat sinis, iaitu manusia ni ada di kalangan mereka apabila diajak kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan menjawab tak perlulah kerana kami memadai kepada kami untuk mengikut generasi yang sebelum kami, bapa-bapa kami. Dan Allah menjawab, adakah kamu nak ikut bapa-bapa kamu itu walaupun mereka itu tidak mengetahui tentang sesuatu perkara. Jadi ayat ini Al-Maidah 104 ni digunakan sebagai alasan oleh golongan yang menolak untuk bertaklid. Ini mereka golongan ini menempelak mereka yang suka bertaklid tanpa ada penelitian terhadap apa yang mereka nak ikutkan itu. Kemudian yang keduanya, mereka juga beralasan dengan alasan bahawa syariat telah memerintahkan manusia untuk sentiasa belajar dan berfikir. Ini alasan mereka lah. Dan yang ketiganya, tidak ada tegahan untuk orang awam berfikir. Okey. Sekejap ya, ada gangguan sekejap. Minta maaf.